Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan berkaitan dengan isu-isu berkaitan politik di Malaysia. Pengenalan bagi tajuk ini ialah Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat majmuk. Mereka hidup bersama sebelum kemerdekaan dicapai. Kewujudan parti politik juga adalah berdasarkan kepada senario yang sama, di mana pihak penjajah British hanya membenarkan parti-parti yang berbentuk perkauman sahaja yang boleh terus hidup, manakala parti-parti politik yang berdasarkan kepada ideologi lain telah diharamkan penubuhannya. Hal ini telah menyebabkan wujudnya persaingan politik yang tidak sihat kerana tiap parti politik hanya memperjuangkan agenda dan kepentingan kaum masing-masing. Oleh itu, pelbagai isu-isu yang muncul akibat kepentingan politik sehingga ia berlarutan sampai kini. Di Malaysia pada hari ini, konflik tidak dapat dielakkan tetapi dapat diminimumkan dengan diuruskan ke arah konflik yang positif, iaitu konflik yang berlaku dalam usaha menghasilkan satu keputusan dan tindakan bersama dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Bukan konflik yang boleh membawa kepada pergaduhan, keganasan dan peperangan yang boleh merosakkan keharmonian bersama antara kaum dan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Aida binti Ash'ari dan hari ini saya akan membentangkan tentang konsep politik. Politik ni wujud apabila manusia mula hidup bersama dalam satu komuniti yang memerlukan mereka membuat pelbagai keputusan yang akan melibatkan tindakan bersama. Politik daripada perspektif barat bermaksud pengaturan masyarakat, manakala politik daripada perspektif Islam pula ialah mengurus kemaslahatan umat manusia sesuai mengikut syarak. Politik barat adalah ideologi sekularisme yang menganggap bahawa akal berhak menetapkan nilai-nilai moral dan kehendak manusia untuk meraih kebenaran dan kebahagiaan. Ia juga memisahkan peranan agama daripada kehidupan. Manakala menurut Islam, akidah Islam memimpin cara manusia berfikir dan akal pula alat untuk memahami syariat yang diturunkan oleh Allah. Politik Islam bersandarkan kepada sumber hukum Islam iaitu Al-Quran, hadis, ijma' sahabat dan kias yang terpelihara daripada kerakusan nafsu dan akal manusia yang terbatas. Kita beralih kepada sejarah politik di Malaysia. Sebagaimana kita tahu, negara Malaysia ini telah mengamalkan demokrasi berparlimen dan memilih pemerintahan berparlimen dan raja perlembagaan. Ciri-ciri utama demokrasi berparlimen ini terdiri daripada 7 perkara. Pertama itu perlembagaan, raja perlembagaan, parlimen, pilihan raya, kuasa pemerintah, parti-parti politik, kebebasan asasi. Dan kenapa kita boleh katakan sejarah politik Malaysia ini dia berdemokrasi? Kerana Malaysia memilih kerajaan demokrasi berparlimen oleh kerana masyarakat yang berbilang kaum, bangsa dan agama. Demokrasi berpotensi membawa kepada perpaduan antara kaum, bangsa dan agama jika diaplikasikan cara yang ada dan saksama. Dan juga ciri demokrasi ini di Malaysia telah memperkukuhkan lagi institusi kerajaan dan memberi peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang mereka inginkan. Seterusnya, perkembangan isu-isu politik di Malaysia. Secara ringkas tentang perkembangan isu-isu politik di Malaysia pada tahun era 60-an. Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 merupakan insiden rusuhan kaum akibat daripada tafsiran yang berbeza berkaitan dengan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu sebagai bumi putera dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Orang Cina telah mengadakan perarakan besar-besaran dengan mengusung keranda orang pemuda Cina yang telah ditembak oleh pihak polis. Manakala pada 10 Mei pilihan raya persekutuan dilangsungkan, Parti Perikatan kembali berkuasa. Berikutan pilihan raya itu, 2 perarakan diadakan oleh parti pembangkang dan penyokong parti pemerintah. Baiklah, tadi kita telah mendengar perkembangan isu-isu politik pada era 60-an. Sekarang kita beralih kepada era 80-an hingga 90-an, yang mana pada ketika 80-an berlakunya krisis dalam UMNO 1987, timbulnya Tim A dan Tim B antara Tengku Razali dan penubuhan UMNO baru, berlakunya peristiwa Kampung Mamali dan UMNO dan PAS ketika itu berlakunya perpecahan yang semakin meruncing. Dan seterusnya pada era 90-an, iaitu ramai yang mengetahui isu reformis oleh kerana pemecatan Anwar Ibrahim sebagai timbalan Perdana Menteri. Yang kita boleh ambil iaitu perebutan kuasa yang mendorong ahli politik ini saling bermusuhan sehingga menciptakan kumpulan baru dengan tujuan untuk merebut kuasa kembali. Kebijaksanaan pemimpin iaitu Tun Dr. Mahathir
telah berjaya menangani konflik dalam UMNO sehingga beliau mencipta rekod baru iaitu penubuhan UMNO baru. Dan matlamatnya adalah sama dengan UMNO sebelumnya. Dan terusnya isu reformis di Malaysia telah membawa beberapa perubahan dalam dunia politik apabila terdapat golongan yang ingin menegakkan keadilan dan menunjukkan protes mereka oleh kerana ketidakkepuasannya terhadap kerajaan. Terusnya, apa yang dapat disimpulkan pada era 2000, isu-isu yang berkaitan dengan politik di Malaysia semakin bercambah seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Setiap parti yang tidak puas hati dengan dasar dan juga keputusan yang telah ditetapkan oleh kerajaan telah menimbulkan pelbagai provokasi dan juga demokrasi. Sebagaimana contoh isu konflik politik, sehinggakan wujud suara supaya Perdana Menteri ketika itu, Abdullah Badawi, meletakkan jawatannya. Manakala isu demokrasi bersih yang menyampaikan memorandum kepada Yang di-Pertua Agong berkaitan dengan pilihan raya di Malaysia yang dikatakan tidak telus dan adil sehingga mencetus kontroversi apabila terdapat pihak menuduh Melayu diperalatkan oleh Hindu. Dan akhir sekali ialah isu berkaitan dengan ISET yang boleh menggugat hak keistimewaan orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak akan terhapus manakala hak Yang di-Pertua Agong Raja-Raja Melayu juga turut terkesan dengan isu ISET ini. Okey, baiklah, kita berpindah pula kepada isu-isu politik kontemporari di Malaysia. Takfir dapat diertikan sebagai tindakan menghukum pihak lain sebagai kafir. Dua kaedah dalam mentakfir iaitu takfir mutlak dan takfir muayyan. Takfir mutlak ni adalah takfir yang mengkafirkan orang tanpa memaksudkan orang tertentu. Manakala takfir muayyan pula bermaksud ditujukan secara langsung. Takfir adalah suatu urusan atau hukum syar'i yang menghukum atau mengeluarkan hukum syar'i itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Gejala takfir bermula apabila PAS tersingkir daripada Barisan Nasional. Antara isu yang melahirkan gejala takfir dalam masyarakat ialah pertelingkahan antara golongan Asy'ariyah iaitu kaum tua dan golongan Salafiyah iaitu kaum muda. Golongan muda yang tidak berpuas hati dengan pendekatan golongan tua telah berjaya menyingkirkan golongan tua dalam parti politik PAS. Baiklah, sekarang kita balik kepada isu yang kedua iaitu isu perkongsian kuasa. Ia juga merupakan isu-isu politik kontemporari di Malaysia. Okey, apa yang kita faham tentang perkongsian kuasa ini ialah merupakan satu tindakan untuk membentuk perpaduan dan juga permuafakatan yang melibatkan pelbagai kaum. Dan ia juga akan melahirkan konsensus politik untuk memastikan keselamatan dan juga kestabilan negara ini terkawal. Apa yang kita faham tentang konsensus ini yang bermaksud kesepakatan dan juga persetujuan dalam membuat keputusan. Dan perkongsian kuasa ini dapat menciptakan kerajaan perpaduan nasional iaitu terdiri daripada berlainan ataupun pelbagai ahli politik yang berlainan aliran parti. Isu perkongsian kuasa ini juga boleh berlaku pertembungan dan persaingan politik dalam masyarakat Malaysia disebabkan oleh perbezaan dalam perjuangan politik kepartian. Dan apa yang kita boleh ambil juga perkongsian kuasa ini boleh mendorong ke arah pertukaran kerajaan baru. Bahkan perkongsian kuasa inilah yang membantu kerajaan, membantu negara untuk mencipta perubahan dalam dunia politik. Isu berkaitan politik di Malaysia seterusnya ialah isu perkauman yang merupakan isu yang membincangkan berkaitan tentang perbezaan identiti antara individu dengan individu yang lain atau masyarakatnya dengan menekankan perbezaan nilai budaya antara mereka seperti perbezaan bahasa, agama, ras atau keturunan, amalan harian dan juga kewarganegaraan. Bagi masyarakat Melayu, persoalan adat, budaya, bahasa, institusi kerajaan dan institusi beraja dan agama Islam merupakan unsur yang sensitif kerana perkara-perkara tersebut melibatkan maruah dan kedaulatan bangsa. Penerapan agama dan politik yang dapat digabungkan bagi menyelesaikan permasalahan perkauman ialah melalui konsep rahmatan lil alamin dan juga konsep wasatiyah iaitu bersederhana. Langkah penyelesaian yang dapat dilakukan bagi mengatasi permasalahan berkaitan isu perkauman iaitu dengan menerapkan ilmu agama dalam setiap diri individu, nilai murni dan juga tidak mempolitikkan isu-isu perkauman kerana ia boleh membawa kepada perpecahan sesebuah kaum.
Akhir sekali, apa yang dapat disimpulkan daripada isu berkaitan politik di Malaysia ialah perkembangan politik di Malaysia dapat dilihat dari sudut hubungan etnik dalam memperlihatkan usaha setiap kaum bagi mencapai perpaduan walaupun menghadapi pelbagai onak dan ranjau dalam mencapai persefahaman dan toleransi antara kaum. Penubuhan setiap parti politik telah jelas memperlihatkan isu-isu yang melibatkan kepentingan kaum masing-masing. Namun begitu, pengalaman sejarah menunjukkan isu perkauman tidak boleh diperjudikan semata-mata untuk kepentingan parti dan juga kaum. Dalam pada itu, pihak kerajaan perlu melaksanakan sistem pentadbiran dan pemerintahan dengan adil, bijaksana dan berkesan serta berdasarkan prinsip dan semangat perlembagaan Malaysia yang dikongsikan bersama agar seluruh rakyat menikmati hasil kemerdekaan. Tegasnya, Islam mewajibkan perpaduan manusia bersifat sejagat kerana ciri fitrahnya bermasyarakat. Maka, Islam menegaskan ciri kemasyarakatan masyarakat yang madani. Masyarakat madani bermaksud seluruh manusia itu wajib berhubung dan tolong-menolong di antara satu sama lain bagi memenuhi segala keperluan kehidupan. Sekian, terima kasih.